Okey, terima kasih Prof. Saya fikir itu satu huraian yang menerangkan kepada kita asas ataupun tentang hakikat yang sebenar perubatan, amalan perubatan yang kita ada pada hari ini. Mana mainstream modern medicine yang kita pergi di hospital dan sebagainya. Saya sangat tertarik beberapa poin yang terutama yang tadi Prof kata bahawa amalan perubatan itu sendiri adalah sesuatu yang Islamik secara fitrahnya, kerana ia adalah sesuatu yang baik membantu orang yang sedang kesusahan, menghindarkan kesusahan dia ke arah lebih baik. Dan kemudiannya Prof mengatakan bahawa asas atau prinsip Tibb Nabawi itu juga masih ada sehingga ke hari ini dalam perubatan hari ini, amalan perubatan hari ini. Dan akhirnya beberapa ciri-ciri Islamik dalam perubatan hari ini seperti mana dia mementingkan bukti, bukannya cakap-cakap kosong, kerana Islam itu mementingkan hujah dan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Begitu juga perubatan moden hari ini, kita menampilkan bukti-bukti melalui research bahawa sesuatu ubatan dan prosedur itu berkesan sebelum diamalkan dan diterima. Dan saya fikir itu satu benda yang menarik penerangannya tentang amalan perubatan moden hari ini. Jadi sebab Prof dah tidak bercerita sisi Islamiknya tentang amalan perubatan hari ini, tapi kita tidak nafikanlah dalam masyarakat ni. Saya anggap, saya tak tahu statistik macam mana, tapi mungkin kita boleh kata lebih ramai masyarakat di luar sana, mereka lebih memilih perubatan selain daripada perubatan yang ada di hospital tu. Mereka pergi kepada bomoh dan sebagainya atas dasar mereka percaya itu lebih Islamik masih lagi. Jadi saya ingin bertanyakan Dr. Asri, kenapa masih berlaku salah faham definisi amalan perubatan Islam ni dalam masyarakat kita hari ini? Salah siapa dan peranan siapa untuk betulkan? Mungkin boleh cerita sedikit situasi yang melanda masyarakat kita. Jadi oleh itu saya persilakan Dr. Asri. Terima kasih. Kita tahu bahawasanya, macam saya sebut tadi, oleh kerana agama ni bila diletakkan, bila pada zaman sekarang ada peningkatan orang minat kepada agama. Ramai orang kalau sebut ni ada kaitan dengan Islam, ada sangat dia very interested untuk terlibat, untuk pergi, untuk dapatkannya. Jadi ini pun salah satu cara untuk marketkan banyak barang ni. Kita kena letak nama Islam dalam semua benda. Besok kalau boleh pun kita akan buat kereta yang Islam, bank Islam. Saya tak katalah kata dia tak Islamik. Saya kata walaupun kadang-kadang kita tengok yalah dia boleh lagi untuk membantu orang, nak lebih boleh Islamikkan, tapi oleh kerana keuntungan jadi tukar bagi jadi namanya Arab sikit, maka nampaknya macam Islamik lah kan. Padahal nama Arab tu bukan mesti Islamik. Termasuklah dalam perubatan ini. Oleh kerana bila ubat-ubat ni semua, saya minta maaf lah kalau tersebut 1, 2, 3 jenama ni, tapi macam-macam dia mesti berbau agama. Jus Tok Guru. Saya tak kata salah, betul. Saya sebut contoh ya. Tok Guru tu kita tahu bukan Tok Guru Siam. Tok Guru tu merujuk pada guru agama. Kalau macam semuanya akan berbunyi Islam lah. Orang pun rasa dulu ada apa? Cakra alam apa? Yang tipu guna kan. Sampai ada Korea ataupun Japan punya yang datang buat kajian balik. Guna agama tu semua tu. Letak belakang ni ingat ayat Quran lah, apa dia pun dengan bubuh lebay lah. Lebay dah, kopiah. Jadi guna agama. Bila orang pun rasa, dan orang tu kadang-kadang bukan dia semua, bukan dia betul-betul sebenarnya dihil, tapi dia psycho lah, dia balik-balik dia rasa dia baik kan. Kadang-kadang dia pun bukan sakit sangat. Sebabnya salah, kembali pada tajuk kita, sebabnya ialah kerana salah faham kepada apa itu agama, seperti mana yang disebut oleh Prof tadi. Apa itu yang Islam nak daripada perubatan?
Pertama, Islam dasarnya ialah Islam menyuruh kita menjaga kesihatan. Suruh. Haram. Kita bunuh diri, haram. Orang boleh kata, biar aku bunuh diri, nyawa aku kamu nyawa kau. Tak. Nyawa bukan milik kau. Nyawa milik Allah. Hak Allah. Kau tak boleh terjun bunuh diri, haram. Kau tak boleh cederakan diri kau tanpa sebab, haram. Inna li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa. Salman nasihat ke Abu Darda dalam hadis Bukhari. Bahawasanya engkau pada dirimu ada hak, kepada keluargamu ada hak. Jangan kau salat malam sampai kau sakit ke apa, tak boleh. Semua Nabi suruh ambil dengan kadar-kadarnya. Bila kita sakit, wajibkah kita berubat atau sunat kita berubat? Ada perbezaan rupanya di kalangan para sarjana Islam. Ada yang menyatakan bahawasanya seseorang diberi pilihan. Kalau sakit ni, kerana dia nak pergi hospital ataupun tidak. Bukan maksudnya, dia nak berubat ataupun tidak. Satu pendapat kata wajib ubat. Satu kata sunat berubat. Ada lagi pendapat kata harus berubat. Yang kata harus ni kebanyakan maka ialah golongan sufi. Golongan sufism ni mereka anggap bahawasanya sufis ni dia orang kata no. Ini you nak pergi tak apa. Kalau you redha lebih bagus. Saya melihat semua pendapat ni, kita dapat simpulkan satu. Jika sakit itu tidak membawa kepada terlalu bahaya diri. Sekadar demam sikit-sikit, boleh tahan lagi lah. Kita pun boleh bangun. Tapi banyak hari. Dan tak membawa penyakit pada kaum keluarga kita. Pada orang lain. Kita bolehlah mungkin diberi pilihan untuk dikatakan sunat pergi berubat. Dia tak matilah katanya. Tapi rasa kurang selesa. Tapi kalau kita tahu penyakit itu membawa maut, kita biarkan. Kita termasuk dalam kalangan orang yang membunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu. Allah sayang kepada kamu. Ataupun penyakit itu mungkin tak mati kepada kita, tapi membawa penyakit pada orang lain di sebelahan kita. Penyakit berjangkit, kita biar je. Jangkit kawan kita, jangkit orang tu. Kita kata, tu dapat berkat aku sikit tu. Dia boleh lagi kata macam tu. Ini juga haram kerana menyakitkan orang lain. Okey, apabila kita ambil bahawasanya kita mesti berubat diri kita apabila kita sakit dan membahayakan diri kita, maka untuk menyempurnakan hal yang wajib ini, orang yang sembuhkan, usaha nak bagi sembuh penyakit ini, dia telah buat pahala besar. Sebab dia nak menunaikan tanggungjawab yang agama larang orang bunuh diri ni. Bunuh diri ni dosa besar. Atau menyebabkan kematian ni dosa besar. Merosakkan diri dosa besar. Orang yang menyelamatkan orang daripada diri dia rosak ataupun mati ni, tentu dosa dia besar. Tentu pahala dia besar. Tentu pahala dia besar. Sebab itu hatta jampi. Nabi kata apa tentang jampi? Man istata'an yanfa'a akhuhu falyanfa'. Man istata'an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang mampu untuk memberi manfaat pada saudaranya, beri manfaat. Satu orang kena syaitan ke apa, kita tahu untuk baca Al-Quran, kita Nabi suruh buat. Tadi Prof sebut tentang hadis yang pelacur yang bagi minum anjing tu. Hadis ni diriwayatkan dalam ahli-ahli hadis yang sahih. Yang menariknya ialah saya selalu sebut Ziauddin Sardar tulis buku Desperately Seeking Paradise. Dia tulis tentang dia dahulu ni kalau ikut satu kumpulan dakwah, pergi dakwah kat orang tu, pergi jumpa orang ni dan ajak orang keluar 3 hari, seminggu, 40 hari. Jadi pergi dakwah, dia jumpa dengan profesor, dia jumpa dengan apa, argue, suruh keluar serta dakwah. Dia orang ni pula ada aliran dia sendiri, jemaah yang lain pula dia orang kata tak, kita dakwah ini yang paling baik. Sehingga dia pun ikut. Dia masa tu student perubatan. Kalau baca, siapa yang baca buku dia, dia macam cerita dia sikit lah, macam novel sikit, tapi bagus cerita. Tapi dia cerita bahawasanya sehingga satu hari dakwah sana dakwah sini,
Dia orang pergi dakwah kepada satu orang kerja buat pipe ni kat jalan. Sambung pipe jalan ni. Dia kumpulan dakwah dia pun ajak kata, awak ni semua duk kerja untuk urusan dunia banyak, jomlah kita keluar untuk urusan akhirat. Dia kata, saya tak boleh sebab saya ni sentiasa setiap hari dah kerja. Ni sebagai buruh, sambungkan, pasangkan pipe dalam tanah. Siapa tinggal kerja ni? Ialah ini urusan dunia, untuk dapatkan gaji di dunia. Awak kena fikir juga macam mana pahala di akhirat. Tiba-tiba orang ni jawab. Orang ni kata, saya pernah baca hadis Nabi. Pelacur bagi minum anjing lagi kan dapat masuk syurga. Ini kan saya sambung pipe boleh manusia minum. Takkan saya tak boleh masuk syurga? Lalu dia kata, menyebabkan aku betul-betul terfikir, buruh ni lebih kuat hujah daripada semua profesor yang kita bertengkar dengan kita sebelum ni. Malam tu dia pun semasa duduk tidur kat masjid tu, bungkus-bungkus barang, lari balik. Dan dia bawa seorang lagi yang baru masuk Islam, perempuan juga, balik. Masa tu dia orang dengan jemaah lain, ikut dia, bawa balik rumah mak dia. Dia kata, menyebabkan aku mula berfikir mencari apa tu, seeking paradise tu, kan? Nak cari syurga. Syurga ni kat mana? Soalnya ialah bagaimana manusia itu, kalau pelacur ni teruk, bagi minum anjing teruk pada pandangan. Walaupun anjing tu bukanlah agama kata teruk, tapi semua orang anggap teruk lah anjing ni kan. Kalau orang Melayu pun, macam anjing berat lah. Bukannya Arab pun kata kan, ya benar kel wahai anak anjing, oh berat lah. English pun kata like a dog, macam anjing, memang teruk lah. Kan, walaupun dia bela anjing pun kan. Tetapi apa yang kita nak sebutnya ialah boleh bagi minum anjing masuk syurga. Ni Ibn Qayyim kata, bukan soal anjing, bukan soal pelacur, tapi soal insan yang bagi servis tu, macam mana jiwa dia dengan Allah. Kalau dia menjampi pun, ni belum kita bahas tentang jampi tu kan, kalau dia pakai lebay pun, tapi yang dipikirnya ialah duit saja, tipu orang saja, dia tak bertemu syurga. Tapi bila kita servis orang ni, sampai kita dapat gaji, betul. Tapi dengan kerendahan diri kita pada Allah, harap minta Allah sembuhkan, bantu kerja ni, harap inilah tujuan kita bantu orang lain yang susah, dengan jiwa yang rendah pada Allah. Seperti mana kali pelacur tadi, rendah hati dia, pada jiwa dia apabila diberi pada anjing itu, dia dapat masuk ke dalam syurga. Kita salah faham yang tadi saya dah sebut. Kita selalu anggap bila kata agama ni, dia ada lebay sikit atas kepala, kemudian dia pakai baju ala-ala Melayu sikit, itu agama lah. Kalau pakai coat, pakai tie, ini bukan. Sebab tu nak bezakan, apa beza lagu nasyid dan lagu biasa? Tak ada. Penyanyi nasyid pakai lebay. Itu je. That's all. Tak ada, tak betul. Kadang-kadang seni kata P. Ramlee tu kadang-kadang baik lagi, kan? Tapi dia bukan nasyid lah, pasal masa dia menyanyi, dia tak letak kopiah putih. Tapi kalau dia letak kopiah putih, walaupun kita tak faham dia cakap apa, apa mesej yang dia disampaikan pun tak tahu. Dia bercinta dengan Tuhan ke, dia bercinta dengan makhluk dia pun kita tak faham. Tapi kerana ada lebat kopiah putih, maka itulah nasyid. Jadi kita nak kena keluar daripada kerangka ini, kepada melihat inti tu apa, asas dia tu apa, bukan apa yang menghiasi perkara tersebut. Terima kasih.